Kalau dilihat impak COVID-19 di seluruh dunia semakin jelas, industri penerbangan, perhotelan, pelancongan, perniagaan dan sebagainya semuanya terjejas, malah ada yang gulung tikar. Sektor pelancongan Malaysia pula rugi dengan anggaran sekitar 3.37 bilion ringgit, semuanya angkara COVID-19. Jadi kita mahu dapatkan gambaran jelas situasi ekonomi khususnya di Malaysia andai COVID-19 terus berpanjangan. Jadi di talian Skype ketika ini, penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Nuradli Ridwan Shah Muhammad Dali. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik Profesor, kita teruskan dengan soalan pertama kita. Kalau dilihat Profesor, di Malaysia industri pelancongan, perhotelan dan penerbangan mula terjejas. Jadi kiranya andainya COVID-19 masih belum pulih di Malaysia dalam tempoh sebulan lagi, industri apa lagi mengikut pemerhatian Profesor yang akan terjejas dan sejauh mana serius perkara itu Profesor? Sebenarnya kalau kita nak lihat sama ada kita boleh pulih dalam masa sebulan lagi, dia agak sukar lah sebab masalah COVID-19 ni masih lagi berleluasa di negara-negara seperti negara Itali, France dan lain, dan juga Malaysia juga mengalami gelombang kedua dan ketiga. Jadi saya percaya kalau kita lihat pada konteks sejarah semasa SARS dahulu pada tahun 2003, kita mengambil masa hampir lebih kurang 5-6 bulan barulah kita mempunyai ekonomi kita kembali melonjak, dan industri-industri yang bakal terjejas mungkin akan mengalami rantaian, iaitu sekarang ni mungkin industri pelancongan, industri penerbangan dan industri-industri seperti komoditi dan sebagainya akan mengalami impak-impaknya. Sebagai contohnya, harga minyak pun telah jatuh dan sebagainya, dan ianya memberi impak kepada syarikat-syarikat petroleum dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pada konteks kitaran ekonomi, kita akan melihat kitaran ekonomi pada satu masa akan mengalami ekonomi berkembang baik, dan ada masanya ekonomi akan mengalami masalah. Dan ianya dan apabila ekonomi berada dalam keadaan di bawah, maka akan tiba pada satu masa ekonomi akan kembali naik kembali. Itu dipanggil kitaran ekonomi. Dan juga apabila kita melihat pada konteks kitaran ekonomi juga, kita akan melihat kepada konteks kitaran perniagaan tersebut. Seperti Profesor kata tadi, harga minyak mulai turun, pendapatan kerajaan diramal terjejas. Okey, sekiranya berlarutan, apakah langkah terbaik kerajaan, Profesor, untuk mereka lakukan untuk menstabilkan kembali ekonomi negara selain memperkenal pakej ransangan ekonomi? Okey, kita dah melakukan pakej ransangan ekonomi, iaitu satu pakej yang untuk menangani masalah COVID-19. Walau bagaimanapun, kita menghadapi masalah yang kedua, iaitu harga minyak dunia telah jatuh. Sebagai contohnya, harga minyak WTI telah jatuh sehingga $27 dan sekarang ini telah naik kepada $33. Berbanding dengan harga yang kita gunakan semasa membuat perancangan belanjawan negara, semuanya adalah daripada kadar yang agak tinggi sebelum ini. Jadi apabila harga minyak dulunya $60 dan sekarang ini adalah $30, kita telah kurang sebanyak 50% daripada pendapatan negara. Jadi ini satu keadaan yang agak merunsingkan saya. Jadi bila kita melihat kepada konteks ini, kita perlu mencari bagaimanakah caranya untuk kita mendapat pendapatan negara. Sebagai contohnya, mungkin tak popular, mungkin pelaksanaan GST boleh dikenakan semula pada kadar yang berpatutan, dan ianya adalah satu langkah yang tak popular dalam konteks politik, tapi ianya dapat memberikan pendapatan kepada negara apabila kita dilanda dengan masalah COVID-19, masalah harga minyak, masalah harga sawit dan sebagainya. Baik Profesor. Profesor, siang tadi tinjauan wartawan kami di premis perniagaan dan pusat beli belah mendapati aktiviti jual beli sedikit hamba, perniagaan pun kurang mendapat sambutan. Jadi, menurut Profesor sendiri, bagi pengusaha kedai dan pemilik perniagaan termasuk industri kecil sederhana IKS, apa langkah terbaik untuk mereka lakukan ketika sekarang ini? Ya, sekarang ini adalah satu keadaan yang agak mencabar bagi peniaga-peniaga, bagi pengusaha-pengusaha kecil, kerana ramai orang rasa risau atau khawatir untuk pergi ke tempat-tempat awam, ke tempat membeli belah. Malah saya pun pergi
ke shopping kompleks, nampak agak sedikit bilangan orang yang pergi ke pusat membeli belah. Di sini apa yang perlu dilakukan oleh pengusaha-pengusaha ini mungkin perlu berfikir dengan secara konstruktifnya, secara kreatifnya atau inovatifnya bagaimanakah mereka boleh mendapatkan pendapatan dengan jualan selain daripada jualan secara terus. Mungkin mereka boleh menceburi bidang-bidang menjual dalam menggunakan konteks e-commerce ataupun e-dagang. Dan ini akan mengambil masa yang agak yang perlu digunakan oleh mereka untuk mereka mempelajari bagaimana untuk set up e-commerce tersebut. Tapi kalau mereka dapat melakukan dengan cepat, mungkin mereka boleh mendapatkan pelanggan melalui e-dagang. So ada offline dan juga online. Baik, terima kasih Profesor. Ada ruang di lain masa kita berhubung sekali lagi. InsyaAllah.